So apa viewers akan nampak ya? Dia melalui itu. Boleh Ya, nampak dia lah akan ya? nampak. Okey Lutfi, boleh mula. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan serta hadirin yang menonton rancangan kita pada hari ini, pada pagi ini. Dan sebelum tu kami di peringkat WAP TV, PKPM, mohon maaf atas kesilapan teknikal yang sepatutnya dianjurkan pada disiarkan pada hari Jumaat malam, tapi kami terpaksa anjakkan pada pagi ini dan sekarang jam menunjukkan dalam pukul 12 pagi, 12.30 hari. Dan insyaAllah kita akan meneruskan siri revolusi bahasa dan asas tamadun bagi siri yang ke-6. Dan kali ini kita menampilkan tajuk dalam bab buku tersebut iaitu berkenaan dengan bahasa para nabi, kelahiran Nabi Musa serta peristiwa besar. Dan sebelum tu saya perkenalkan diri saya, Lutfi Hadi, Timbalan Presiden PKPM dan selaku moderator tetap, dan pada masa sama Prof Salehah yang merupakan pensyarah bahasa Arab dan sastra UIA. Dan insyaAllah untuk pengetahuan rakan-rakan, sebelum ni kita telah menjemput Dr. Wan, Datuk Dr. Wan daripada UNIMED, Universiti Perlis, bagi siri bibliofilia, bagi membahas serta mengutarakan beberapa pandangan berkenaan karya yang kita bahas pada siri kali ini. Dan menariknya, antara kata-kata yang diutarakan oleh beliau ialah iaitu kita perlu mengembalikan tamadun ini kepada manusia, tidak lagi kepada haiwan, tidak lagi kepada barang-barang bersifat material dan sebagainya. Dan setelah itu, pada hari ini, kita akan memberikan ruang kepada Prof Salehah untuk menjawab persoalan dan juga mungkin menghuraikan beberapa poin yang diutarakan oleh Datuk Wan Ahmad seperti hari yang lalu. Dan antara poin yang mungkin boleh dibahaskan iaitu berkenaan dengan istilah yang mengatakan bahawa Hebrew itu bukanlah bahasa dominan. Dan mungkin respon daripada Prof Salehah saya serahkan pada Prof Salehah untuk membahaskan kaitan tentang word dominan itu, dan seterusnya melanjutkan perbincangan kita kepada siri topik iaitu berkaitan dengan bahasa para nabi, kelahiran Nabi Musa serta peristiwa besar. Tanpa buang masa, saya Lutfi Hadi menyerahkan kepada Prof Salehah untuk menyambung siri lecture yang pada pagi ini. Wallahu alam, dipersilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Lutfi Hadi selaku moderator kita pada siri yang moderator tetap kita untuk siri bedah buku revolusi bahasa dan asas tamadun. Sebelum Ustazah mulakan perbincangan kita untuk tajuk siri yang ke-6 ini, ada moleknya ya Ustazah membalas sebersedikit apa yang membalas balik sebersedikit apa yang dikemukakan oleh Datuk Dr. Fauzi pada sesi bibliografia yang lepas. Dan Ustazah melihat selain daripada itu, Ustazah akan cuba menjawab sebersedikit soalan yang dikemukakan pada minggu lepas tentang asal usul Melayu itu, ya. Jadi ada dua perkara yang Ustazah akan sentuh sebelum Ustazah pergi ke tajuk kita untuk siri yang ke-6 pada hari ini. Untuk maklumat yang dikemukakan ataupun poin-poin yang dikemukakan oleh Datuk Dr. Fauzi itu, ada benarnya Ustazah setuju tentang word ataupun perkataan dominan yang dikemukakan oleh beliau. Sebenarnya perkataan itu amat tepat untuk membincangkan alam bahasa kuno sebenarnya. Dan kalau diperhatikan di sini,
bahasa Hebrew bukanlah bahasa dominan. Bukanlah suatu bahasa yang mendominasikan sesuatu masyarakat atau sesuatu pemerintahan pada ketika itu. Bahkan mengikut Ibnu Ezra, ianya hanyalah disalin semula. Tulisan Hebrew ini hanyalah disalin semula pada kurun yang ke-12 AD. Bermakna bahasa itu ataupun simbol yang dikemukakan yang square script itu adalah milik bangsa lain dan bukan milik bangsa Hebrew yang dikatakan, bangsa Yahudi. Ustazah ada sedikit persoalan di sini ya. Perkataan Hebrew itu adalah satu istilah yang dikeluarkan oleh pihak Barat ataupun pihak Orientalis. Perkataan Hebrew itu, mereka mengemukakan istilah itu berdasarkan perkataan Abir itu. Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Ya, Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Jadi berdasarkan kepada perkataan Abir itu, mereka mengatakan bahawa itulah asal-usul bahasa Hebrew. Namun begitu, ustazah selaku pengkaji bahasa-bahasa kuno ini, ustazah tidak melihat perkaitan itu. Apa kaitannya Hebrew, perkataan Hebrew dengan Abir? Kalau bahasa Ibrani, ya. Kalau bahasa Ibrani, kita setuju. Bahasa Ibrani kita setuju. Tetapi Hebrew, dia ditranslate kepada bahasa Inggeris. Tetapi ramai yang salah faham. Ramai yang salah faham mengatakan Hebrew itu datang adalah yang paling utama, yang mendominasikan suasana pada ketika itu. Pada hakikatnya bukan. Bahasa yang dominasi pada ketika itu ialah adalah bahasa orang-orang Phoenician, bahasa orang-orang Aramai. Ya, pada ketika itu, dan bahasa Kiftayu. Bahasa Akkadi, kalau di sebelah timur ini, sebelah timur Iraq, bahasa Akkadi. Bahasa Kildani. Justru itu saya cuba meneliti lagi di sini bahwasanya perkataan Hebrew itu merupakan perkataan yang istilah baru yang baru dicipta. Ya, istilah baru dicipta. Dan kita ketahui bahwasanya kitab-kitab suci itu selain daripada Al-Quranul Karim ditulis berdasarkan bahasa semasa umat ketika itu. Ya, maksudnya kitab suci itu sekiranya dikatakan bahasa yang ditulis dalam Taurah itu bahasa Hebrew, pada peringkat awal ada tidak tepat. Kerana Nabi Musa AS bukannya berbangsa Yahudi. Nabi Musa bukan berbangsa Yahudi. Nabi Musa ialah Bani Israel. Dan Bani Israel itu bukan berbangsa Yahudi. Ada perbezaan pendapat di sini. Tetapi mengikut apa yang Ustazah faham, yang Ustazah dah buat genealogi, 8 kaki kali 4 kaki, antara nama Nabi-Nabi itu, Ustazah tidak jumpa yang bahawasanya Nabi-Nabi itu berbangsa Yahudi. Sekiranya kita ada baca ianya berbangsa Yahudi, ia adalah daripada pemikiran Barat. Ya, daripada pemikiran Barat. Ustazah ambil satu contoh ya, bahasa Nabi Musa AS. Kita pasti bahawasanya Nabi Musa AS tidak pernah hidup di Mesopotamia dan tidak pernah, makna zaman kecilnya adalah di Mesir. Zaman kecilnya adalah di Mesir. Beliau merupakan salah silah atau anak cucu cicit daripada keturunan Nabi Yaqub AS yang berhijrah ke Mesir selepas dijemput oleh Nabi Yusuf AS. Ya, dan ini berlaku sekitar 1500-1400 BC. Dan Nabi Musa ialah hasil daripada Bani Israel itu. Begitu juga dengan Asyah. Asyah, isteri kepada Fir'aun itu hasil daripada
penghijrahan Nabi Yaqub alaihissalam ke Mesir. Di sini saya cuba baca sedikit ya tentang siapakah mereka sebenarnya? Siapakah Bani Israel itu? Bani Israel, kenapa beliau dijemput ke Madinah, ke Mesir oleh Nabi Yusuf? Kerana Nabi Yusuf ingin berjumpa dengan ayah dia. Itu maklumat umum yang kita tahu. Mengikut setengah pandangan sekolah, waktu itu berlaku wabak taun yang teruk di Mesir, di Palestin. Justru itu beliau pergi berhijrah bersama dengan adik-beradiknya, anak-anaknya ke Mesir, hasil jemputan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, jika dilihat di sini, siapakah menurut Ibnu Katsir, nama baginda ialah Musa alaihissalam itu Musa bin Imran bin Fahis bin Azir bin Lawi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Fahis ini adalah jujuran daripada Arfakhshad dan Falih tadi, Abir tadi. Baginda dibesarkan oleh isteri Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Al-Jawari, nama isteri Fir'aun ialah Asyah bin Mazahin bin Ubaid bin Rayyan bin Al-Walid dan dikatakan berasal daripada Bani Israel keturunan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Itu sejarah boleh wujudnya Bani Israel di Mesir. Ya, dan kita pun pernah diskus bahawasanya bila Nabi Musa keluar bumi Mesir itu melalui Laut Merah itu, ya. Dan apa yang Ustazah ingin highlightkan lagi di sini bahawasanya pihak yang Dr. Fauzi mengatakan bahawasanya kita perlu mengkaji lagi ya sejarah timeline ataupun timeline yang bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sehingga Nabi Nuh alaihissalam, sebab di situ ada pertikaian menurut beliau. Ustazah, pada pandangan Ustazah, dan beliau mengatakan bahawasanya dunia Islam sudah mengakui bahawa dunia Islam mengatakan Nabi Adam itu bermula 8,000 tahun. Ustazah ingin mengatakan bahawasanya kenyataan itu tidak tepat. Ya, Ustazah tidak bersetuju dengan pendapat itu. Kerana 8,000 tahun yang pendapat yang dikemukakan itu bukan pandangan dunia Islam. Dunia Islam tidak pernah menggazetkan usia Nabi Adam itu 8,000 tahun. Itu hanyalah pandangan daripada individu. Satu. Yang kedua, yang mana 40,000 tahun hingga 16,000 tahun, ada yang mengatakan 40,000 tahun hingga 35,000 tahun adalah alam Homo sapien itu adalah merupakan pandangan bukan sahaja dikeluarkan oleh orang Barat, oleh saintis Barat, tetapi bersama-sama saintis Barat itu juga saintis Muslim. Sebagai contohnya, kajian DNA di Perak Man adalah dijumpai oleh orang Islam, oleh bangsa Melayu. Begitu juga dengan DNA di Gunung Pulai yang terbaru oleh orang Islam berbangsa Melayu. Dan buku yang Ustazah ingin tunjuk di sini ialah buku yang ditulis oleh Profesor Ghassan Tahayasin, Dirasat fil Asar wa Ta'rikhil Qadim, adalah ditulis oleh seorang yang berbangsa Arab, lulusan Cambridge dan berbangsa adalah orang Iraq. Beliau adalah orang Iraq dan beliau berada di site sentiasa, beliau adalah ekologis. Hasil daripada maklumat dikemukakan oleh buku ini mengatakan bahawasanya Homo sapien itu berusia 40,000 sehingga 16,000 tahun. Dan ada mengatakan 40,000 hingga 35,000 tahun. Selain pada data-data yang dikemukakan ini yang mengatakan 40,000 hingga 40,000 tahun ini Homo sapien, kita boleh kemukakan sedikit ya. Dr. Fee, cuba bagi yang Ustaz boleh baca yang Jomo people
Jomo. Oh, Jomo people. Jomo. Sekejap. Jomo. Yang mana Jomo, Jomo, orang-orang Jomo dan Ainu telah diakui oleh data saintis. Mengatakan ianya berusia dalam 35,000 tahun. Ya. Sekiranya tanpa data, apakah lagi yang kita boleh bersandarkan? Ya. Jadi Ustazah beranggapan bahawasanya pandangan 40,000 tahun itu adalah bersesuaian, dan kita andaikan sebagai orang Islam, kita andaikan di situlah Adam. Sekiranya kita tidak meletakkan itu adalah Adam, ditakuti pahaman Darwin itu akan diterima bulat-bulat oleh kita dan generasi kita yang seterusnya. Sebab selepas daripada Homo erectus, dia mestilah pergi kepada Homo sapiens. Tetapi bagi Ustazah, ta'rifan Homo sapiens itu insanul aqil adalah Adam alaihissalam. Dan selain daripada itu, kita dapat hujah ini, kita dapat menolak teori Darwin yang mengatakan bahawasanya bahawasanya Homo erectus, Homo sapiens bukanlah berevolusi daripada Homo erectus atau Homo neanderthal, Homo denisovanen dan yang sekatan dengannya. Ya. Okey, di sini Ustazah cuba highlightkan sikit. Dia kata bawah lagi. Ini adalah origins of the Jomon, connections with the continents and with today's Japan. Bawah lagi. Bawah lagi. Ustazah nak yang bawah. Ada yang perkataan yang ada tulis ribu-ribu tahun tu. Bawah. Yang bawah. Saya cuba baca data yang ada dengan Ustazah ya. The oldest evidence of the early colonization of southern Japan may be found in the remains of a 6-year-old human child at Yamashita-ko Cave, Central Ryukyu, and Minatogawa finds of 6 humans dated to around 32,000 years. Yeah? 32,000 years ago, as well as human remains at the Pinzabu site dated to 26,800. Evidence of the earliest settlement on Kyushu Islands come from remains from the Ishinomoto site in Kumamoto, prefectures dating to 33,207, 33,720 years ago. The Ushiromota and Kawahara site in Miyazaki and Kumamoto prefecture dating to 29,520 and 29,370 years ago respectively. And 3 sites in Kagoshima prefecture all dated to between 24,000 and 25,000 years old. Jadi dari berdasar ini, penemuan human sapien itu sudah lama. Penemuan Homo sapien itu sudah lama. Bagaimana kita membuktikan mereka ini daripada Adam alaihissalam? Sepanjang kajian Ustazah, yang Ustazah buat genealogi 8 kaki hingga 8 kaki kali 4 kaki itu, data tafsir maklumat sources, Arabic sources, English sources, Persian sources hanya menyebut anak-anak Adam ada 36 orang
termasuk Syis. 37 orang termasuk Syis. Ini pendapat yang paling kuat lah. Jadi dia yang keturunan manusia ini terhasil daripada Nabi Syis. Adapun keturunan daripada Habil dan Qabil itu, keturunan Habil tidak ada. Keturunan Qabil ada, tetapi tidak banyak. Telah dimatikan ataupun telah pupus. Yang berterusan adalah keturunan Syis. Persoalannya, di manakah data-data maklumat lain selain daripada Syis itu tadi? Adakah yang seramai 37 orang tu Syis seorang je kehidup? Ya, Ustazah beranggapan kita tidak ada satu pertemuan tau. Satu pertemuan lagi dengan mereka yang satu data bertulis, dokumentasi yang menghubungkan antara orang-orang Jomo ini, orang Jomo Ainu ini yang kita dapat maklumat ni dalam artikel ni, dengan anak-anak Adam yang tidak disebutkan itu. Tidak ada connection, tidak ada pertemuan, tidak ada research lagi dilakukan. Adakah anak-anak Adam yang tidak disebutkan itu adalah mereka ni orang-orang Jomo dan Ainu ini? Kenapa jauh sangat sedangkan itu di Mesopotamia ataupun di Iraq, yang ni pula di Jepun? Mereka memang ada, mengikut kajian Ustazah, memang ada berlaku penghijrahan besar-besaran. Berlaku penghijrahan besar-besaran. Okey, Ustazah berhenti situ untuk jawapan kepada Datuk Dr. Fauzi. Ustazah ingin pergi pula menambah soalan Ustazah, jawapan Ustazah kepada soalan yang dikemukakan minggu lepas tentang asal-usul Melayu itu. Ya. Okey. Lutfi boleh bagikan artikel yang Ustazah kemukakan, yang Phoenician. Okey. Okey. Artikel ini bertajuk A Phoenician Alphabet on Sumatra. Ia ditulis oleh E.E.W.G.S. Shebodeh. Okey. Artikel ini diterbitkan oleh Journal of the American Oriental Society, volume 47, bertarikh 1927, daripada muka surat 25 hingga 35. Artikel ini disokong, list of authors dalam artikel ini seramai Ustazah 13 orang. Yang kat bawah ini, cara penulisan tahun 1927, cara penulisan jurnal pada tahun 1927 berbeza dengan cara penulisan jurnal kita sekarang. Ya, jadi list of authors ini adalah 13 authors, maknanya 13 sumber diambil berdasarkan kepada artikel ini. Okey. Ustazah Lutfi, sila pergi ke chapter seterusnya. Chapter yang seterusnya. Sila pergi ke chapter 31, muka surat 31. Itu muka surat berapa? 31. Sementara tu. Ya, sementara tu Ustazah baca ya. Des di sini dalam muka surat 31 ya. Dia ada sebut ya, 31 dia ada sebut besar kan? Tak dapat nak besarkan sini ya. Ustazah mungkin boleh baca. Okay. Arameans types of letters arising about the middle of the 7th century BC. Ingat tak dulu Ustazah bagi tunjuk peta yang mana kerajaan Assyrian yang bermula daripada 900 BC sehingga 400 BC, mereka adalah
berasal daripada Aram. Aram itu adalah Damsyik sekarang. Assyrian itu dia menguasai, dia adalah satu kingdom yang besar. Syria itu kuat dulu. Ya, dia menguasai daripada Babylon. Dia menguasai Babylon sehingga dia dapat membina Zugaretai itu, Zugaretai yang bangunan tinggi itu, ya, yang kita tunjuk minggu lepas. Dan daripada Babylon, Iraq, dia berterusan sehingga turun ke, dia menguasai Fertile Crescent, all the Fertile Crescent area, dia menguasai dan dia turun ke Palestin. Dan mereka ini menggunakan letters, Aramaic letters, Aramean types of letters. Aramean types of letters dia seperti tulisan bahasa Arab. Tetapi orang-orang Phoenician letters, orang Phoenician dia adalah orang-orang Semitic. Tetapi mereka disebabkan mereka ini bijak dan pandai, mereka juga mencipta simbol Roman. Roman yang Latin kita guna ABC ni ialah berasal daripada ciptaan orang-orang Phoenician. Jadi betullah sini apa yang dikatakan oleh Tyler. But Tyler also uses the word in a special sense when he speaks of the Aramean type of letters arising about the middle of the 7th century. 7th century, the arising of the Aramean letters. Sebab itu zaman Assyrian. Kita ingat kan? Thus, they are constructed. Ada kontra, ada perbezaan. Constructed the Phoenician script of Nineveh. Script Phoenician ini, orang-orang Phoenician yang diakui oleh Tyler sini adalah daripada Nineveh. Nineveh ini ialah tempat Nabi Yunus. Maknanya orang-orang Phoenician berdasarkan kepada artikel ini dan pendapat Tyler, mereka berasal daripada Nineveh, iaitu tempat Nabi Yunus di utara Iraq. Really an Aramean town. Nineveh really an Aramean town of the 7th century. Aramean town, kenapa di situ Nineveh menjadi Aramean town? Sebab dia dikuasai oleh Assyrian. Iraq pada waktu itu dikuasai oleh Assyrian. Ashurbanipal, Shalmaneser, dia punya nama, raja-raja dia. Sekitar 700 BC. Okay. And the Aramean alphabet used in the same place of a somewhat dead letter. Okay. The test by which, yang bawah ni, the test by which the Aramean alphabet is distinguished from the Phoenician. Ini memang menarik. The test by which the Aramean alphabet is distinguished from the Phoenician are not difficult to define. The most characteristic feature in the systematic opening of the lobes of the closed Phoenician letters. Okay. Ustazah pergi lagi ke next pages. Okay, bawah lagi, bawah I, bawah. Bawah lagi. Okay. And this phenomenon must immediately be associated with what we said about the difference between Phoenician and Aramean scripts. It is the keystone for the proof that the Batak alphabet came to Sumatra at the time of the development of this phenomena between 700 and 650 BC. Next pages. Next pages. Okay. Okay. A careful examination of the Batak letters forces us to compare them in the table 2. Almost, dia ada table dalam artikel ni. Tak perlu tunjuk kat sini. Table 2 almost continuously with the Phoenician alphabet of exactly the 7th century BC. Means 7th century, dia kata a careful examination of the Batak letters forces us, memaksa kami to compare them in table 2 almost continuously with the Phoenician alphabet of exactly the 7th century BC.
7th century BC bermakna 700 tahun. 700 tahun dalam ilmu genealogi adalah zaman Nabi Ayub. 700 tahun nama Nabi Ayub turun kepada dan kemudian Nabi Zulkifli, ya. Divisions are mentioned with reference to Tyler, where they may be found. The Roman numerals indicate the century BC in which the symbol is first observed. This is the first observed in Roman numerals. Okay, next page. Next page, Ustazah ingin pergi ke muka surat 34. Ada tak? 34. Okey. Okey, betul. Okey. Okey. Besarkan sikit. Okay. The existence in two dialects of both these Phoenician letters side by side in another indication that the script was brought to Sumatra in 7th century BC. In 7th century BC. Jadi, Ustazah berdasarkan kepada ini memang strong evidence that the connection was occurred between Phoenician and Batak in Sumatra sekitar 700 tahun sebelum Masihi. Sekitar 700 tahun sebelum Masihi. Okey. Ustazah minta Lutfi pergi ke artikel Linda Stray. Artikel satu lagi artikel Ustazah untuk Ustazah jawab jawapan Ustazah untuk Malay itu. Linda Schaeffer, Linda Schaeffer, artikelnya on Sultanization. Sultanization. Okay. Sultanization oleh Linda Schaeffer, Tufts University. Artikel ini dikeluarkan pada tahun 1994 oleh Journal of World History. Journal World History di volume 5, nombor 1, dicetak oleh University of Hawaii Press. Dicetak oleh University Hawaii Press. Okey. Pergi ke page muka surat 4. Muka surat 4. Okey. Kalau tengok di sini, sometimes before 3000 BCE. Ingat tak minggu lepas Ustazah kata dah contact between Phoenician dengan Batak sekitar 700 BC. Kemudian kerajaan Sriwijaya sekitar 700 AD. Bermakna 1400 apakah yang sedang berlaku di alam Melayu pada ketika itu. Jadi inilah bukti-bukti yang kita dapat. Apakah yang telah berlaku? Iaitu mereka menjadi pelaut yang hebat. Bagaimana mereka pandai buat kapal? Berkemungkinan besar mereka belajar buat kapal daripada orang Phoenician. Sebab orang Phoenician ini memang mahir membuat kapal sehingga disebut dalam kitab Al-Mufassal fi Tarikh al-Islam qabla al-Islam oleh Profesor Jawad Ali mengatakan bahawasanya Nabi Sulaiman alaihissalam telah meminta orang-orang Phoenician membina kapal untuk beliau bermusafir. Dan orang-orang Phoenician juga dilantik sebagai kapten kapal tersebut. Selain daripada itu, Nabi Sulaiman juga meminta orang-orang Phoenician menolong beliau membina kapal untuk melawan orang-orang Yahudi pada ketika itu. Mengikut dalam buku Al-Mufassal fi Tarikh al-Arab qabla al-Islam ini, bahawasanya Nabi Sulaiman telah berperang dengan orang Yahudi dengan meminta pertolongan orang-orang Phoenician membina kapal. Persoalan besar di sini, macam mana kita boleh mendakwa orang Nabi Sulaiman itu bermangsa Yahudi? Ya,
ternyata data-data kita telah diubah. Ya, okey. Ustazah akan baca sedikit what happened sebelum ini ya. Sometimes before 300 BCE, yakni 300 sebelum Masihi, Malay sailors began to ride the monsoons, the seasonal winds that blow off the continents of Asia in the colder months and onto it shows in the warmer months. China's record indicate that by the 3rd century BCE. Apa maksud 3rd century BCE? Kurun yang ketiga sebelum Masihi. Kurun ketiga sebelum Masihi. Belum lahir lagi Nabi Isa kan? Minggu lepas Ustazah dah cakap bahawasanya Daud Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani pernah sebut dalam buku dia, Tarikh Fatani itu, bahawasanya orang-orang Melayu telah wujud di Fatani ketika itu. Mereka ada dua kategori, Melayu Islam dan Melayu Buddha. Dan artikel ini sekali lagi mengiyakan kewujudan orang Melayu malah lebih awal lagi. Malah lebih awal lagi. Apa yang disebut di sini ialah dia mengatakan indicate that the 3rd century BCE Kunlun Silas. Kunlun itu the Chinese term for the Malay seamen. Kunlun itu merupakan istilah yang digunakan oleh orang-orang Cina untuk memberi nama kepada pelayar-pelayar Melayu, pelaut-pelaut Melayu. Pada ketika itu, was sailing north to the southern coast of China. They may also have been sailing east to India, through the straits now called Malacca and Sunda. If so, they may have been the first to establish contact between India and Southeast Asia. Okay, next page, Lutfi. Next page. Next page. Lagi. Malay ships use balanced lungs sail which were square in shape. Ini bentuk yang digunakan dan kita telah sebut bahawasanya kapal Melayu Nusantara yang terawal dinamakan Phoenician. Ya. Next page. Next page, Lutfi. Okay. Muka surat 9. Okay. The most important of this was what the Chinese call champa rice. Champa rice. Champa pada waktu itu masyhur terkenal dengan beras. Sehingga kan pelayar-pelayar Cina menamakan beras itu champa rice since it came to China from Champa. Beras champa digunakan oleh Maharaja Cina dan rakyat Cina, ya, berasal dari digunakan oleh mereka dan beras itu dari Champa. Malay Kingdom. This is a big significant. Malay Kingdom located on what is now the southeast coast of Vietnam. A Malay Kingdom. Okey, saya nak cerita sikit Vietnam sini. Vietnam itu dulu ada satu kawasan bernama Katurah. Vietnam itu ada satu kawasan Vietnam yang di tepi pantai itu, sepanjang pesisiran pantai Vietnam itu ada satu tempat bernama Katurah. Sekarang ditukar kepada Nha Trang. Sekarang ia ditukar kepada Nha Trang. Apa maksudnya? Maksudnya sudah ditukar istilah Katurah itu kepada Nha Trang. Mungkin ada masalah politik di situ. Siapakah Katurah? Kita dah sebut sebelum. Katurah ialah isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Bible mengiyakan Katurah itu istrinya. Dan mereka mempunyai 6 orang anak. Jadi di sini telah terbentuk Malay Kingdom. Di sini saya cuba kongsi sikit ya. Perkataan Malay itu, Melayu itu, Ur itu adalah bermaksud gunung. Ur itu dalam bahasa Akadi.
Ur itu dalam bahasa Akkadi, iaitu bahasa Nabi Ibrahim AS, bermakna gunung. Jadi peringkat awal orang-orang Melayu ini adalah orang-orang gunung. Kenapa mereka ini menanam padi di sekitar kawasan tinggi? Mengikut catatan ini. Ya, mengikut catatan ini. Dan Champa rice was drought resistant. Dia kata, resistant early ripening variety, and that made it possible to extend cultivation up well-watered hillsides, therefore doubling the area of rice cultivation in China. The 11th century Buddhist monk, 11th century, sekitar 11 century, 11 kurun yang ke-11. Kurun ke-11 ED di sini. Sekitar kurun yang ke-11 ED, seorang Sami Buddha bernama Xu Wenjing left an account, meninggalkan satu maklumat penting di sini, explaining how the Champa rice had arrived in China. Explain how the Champa rice had arrived in China. Emperor Zhengzong sekitar 998 AD, ini AD ya, sekitar 998 AD sehingga 1022 AD. Tahun ini, sekitar ini ialah zaman Sriwijaya. Zaman Sriwijaya, being deeply concerned with agriculture, came to know that the Champa rice was drought resistant, and that the green lentils, kacang hijau, of India were famous for their heavy yield and large seeds. Jelas di sini bahwasanya kerajaan Melayu Kingdom purba telah wujud sekitar tahun ini, sekitar masa ini, dan sehingga disebut di sini Malay Kingdom, iaitu di Champa. Dan Ustazah percaya ia ada kaitan dengan Keturah. Ia ada kaitan dengan Keturah dan anak-anak Keturah yang datang yang dihantar oleh Nabi Ibrahim ke Faiz yang disebut dalam Bible itu. Okey, di sini Ustazah ingin membuat rumusan ya. Kenapa maklumat-maklumat yang begini tidak sampai kepada generasi kita sekarang? Kerana jawapannya ialah jawapannya mudah saja. Maklumat kita sudah dipesong, pertama. Yang kedua, maklumat kita, kenapa ianya dipesong? Kerana kita dikuasai oleh sesuatu pihak. Kita dikuasai oleh pihak yang lain. Yang kedua. Dan kita perlu ingat, bila masa peringkat oriental, yang penting di sini maklumat orientalis kita kena perhalusi, kerana orientalis ini dia cuba menanamkan satu pemikiran yang ingin mendaulatkan Barat, ya, ingin mendaulatkan Barat. Kalau kita baca dalam buku Edward Said dalam The Orientalism, dia ada menyebut bahawasanya bukan saja di Southern Asia ataupun di sebelah timur ini Orientalis datang menguasai, mempengaruhi pemikiran rakyat di sini, orang-orang di sini. Tetapi Orientalism ini ialah satu gerakan yang dilakukan oleh pihak Barat untuk menguasai dunia. Kita perlu ingat itu. Dan beliau telah membahagikan konsep gerakan Orientalism ini kepada 3 bahagian. Ianya bermula di sekitar 1700. Dan sebenarnya pihak Barat telah dalam kurun yang ke 1700 itu mereka telah mencuba 3 kali cubaan untuk menguasai timur ini, ya. Mereka pada mulanya mereka fokus di Asia Barat, ya. Untuk peringkat awal 1700, seorang lelaki, seorang yang cuba ingin
masuk ingin dia pergi ke India. Seorang lelaki ni daripada barat yang dihantar, yang digerakkan ini cuba menghantar beberapa orang 3 kali. Kali ketiga itu baru mereka betul-betul berjaya. Pekat awal seorang lelaki yang daripada tu yang dihantar oleh barat ini cuba masuk kepada agama Jainism. Dia minat kepada agama Jainism. Agama Jainism ini adalah agama purba yang terdapat di India, adalah serpihan daripada ajaran yang telah dipesongkan daripada Rig Veda itu. Jadi lelaki ini cuba mempelajari agama Jainism ini dengan lebih dalam lagi, tetapi tidak berjaya. Banyak untuk mempengaruhi maklumat ataupun pemikiran barat tidak berjaya sebab agama Jainism ini terlalu kecil ya penganutnya. Satu. Kemudian pada pertengahan 1700 gerakan ini cuba menghantar seorang hakim. Seorang hakim yang dihormati dan mempunyai kepakaran dari sudut ilmu dan beliau boleh berbahasa Arab. Dan hakim ini agak berjaya. Gerakan penghantaran yang kedua ini agak berjaya untuk menguasai pemikiran dunia Islam pada ketika itu. Ya, berlaku pada sekitar pertengahan tahun 1700. Dan pada akhir 1700 iaitu 1798. Pada tahun 1798 AD, Napoleon telah menguasai Egypt. Telah menguasai Egypt atau Mesir. Hasil daripada penguasaan telah berjaya menguasai Mesir itu, maka bermulalah satu era yang cukup hebat untuk menguasai Timur. Menguasai Timur. Hasil selepas beliau berjaya di Mesir, beliau telah pergi telah juga menguasai Syria. Ya. Jadi rentetan daripada cerita ini, apakah tujuan mereka datang ke Timur? Tujuan mereka datang ke Timur adalah untuk 3 benda sahaja, iaitu gold, untuk mencari emas. Sebab kawasan Timur ini adalah kawasan semenanjung emas, untuk mencari emas. Yang kedua, mereka ini ingin mencari kekuasaan, land, power, ingin menebarkan kuasa. Yang ketiga, mereka ingin menyebarkan agama Kristian. Ingin menyebarkan agama Kristian dengan meletakkan Bible itu sebagai ajaran Bible itu sebagai asas kepada gerakan mereka. Jadi apa yang disebut, dan kita sudah bincang beberapa sedikit tentang Bible ini, dia adalah not word of God. Bible is not word of God. Dia adalah word of pendeta dan penulis-penulis kitab suci itu. Even Bible itu sendiri disusun semula dan ditulis semula oleh pendeta-pendeta Nasrani ini sesudah kewafatan atau sesudah ketiadaan Nabi Isa alaihissalam 300 tahun. Sesudah 300 tahun baru Bible itu disalin semula untuk melahirkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Dan manakala Taurat pula ditulis sesudah Nabi Musa alaihissalam wafat sesudah 700 tahun. Jadi di sini kita dapat bayangkan betapa inhiraful aqid ataupun maklumat itu terpesong. Sebab dia bukannya instant writing after the receive of the wahyu itu tadi. Jadi betul lah bahasa yang ditulis dalam scripture selain daripada Quran itu bukanlah bahasa yang diturunkan semasa terimanya wahyu. Dia ialah bahasa semasa ketika Bible itu ditulis, ketika perjanjian lama itu ditulis, ketika perjanjian baru itu ditulis. Bahasa semasa. Dia bukan bahasa sebab jaraknya jauh dan dia tidak boleh menggunakan bahasa yang diturunkan wahyu itu. Ya. Di sini Ustazah ingin betulkan sedikit tentang
bahasa Nabi Ibrahim. Bahasa Nabi Ibrahim adalah bahasa Akkadiyah. Kita sudah bersetuju. Dan bahasa Akkadiyah ini miripnya 80% bahasa Arab Fusha. Miripnya 80% bahasa Arab Fusha. Dalam buku revolusi itu, Ustazah memang tulis perbezaan antara bahasa Akkadi, bahasa Arab Fusha. Bahasa Aramaik, bahasa Arab Fusha. Bahasa Asia, bahasa Chaldean, bahasa Arab Fusha. Jadi, daripada sini kita jelas bahawasanya terdapat bahasa khusus antara perbualan di antara nabi-nabi, bahasa nabi-nabi. Dan dia bukannya bahasa yang digunakan oleh orang ramai pada ketika itu. Ya, dalilnya apa? Nabi Ismail alaihissalam belajar bahasa Arab Fusha dengan kaum Jurhum. Padahal waktu itu dia adalah ketua ataupun ketua kabilah ataupun raja pada ketika itu, sebab dia mempunyai telaga di padang pasir. Maknanya perbualan dia dengan Siti Hajar itu bukan dalam bahasa Arab. Bukan dalam bahasa Arab Fusha. Dia berbual dengan mak dia dalam bahasa Arab Qibtiyah. Bahasa Qibti. Ya. Dan bahasa Qibti ini bahasa Semitik. Jadi kita faham di sini kenapa Siti Hajar suruh anak dia Nabi Ismail itu belajar bahasa Fusha dengan kaum Jurhum. Kerana bahasa itu bahasa tinggi, bahasa perantaraan, bahasa pentadbiran. Ya. Dan rupanya bahasa itu telah wujud. Ini disebut oleh Suyuti dalam Mushir, Juz' al-Awwal. Bahasa ini telah wujud terlebih dahulu daripada Nabi Ismail AS. Ya. Jadi, kalau di sini kita dilihat Akkadi itu ta'rif dia punya perkataan-perkataan dia 80% menyerupai bahasa Arab Fusha sekarang. Apakah kesimpulan yang Ustazah ingin katakan? Ustazah ingin katakan bahawa scriptures yang ditulis bukan pada zaman Nabi Musa, Nabi Isa itu ditulis kemudian bukan dalam bahasa asal dia. Dia ditulis dalam Nabi Injil, katakan ditulis dalam bahasa Aramaik. Injil ditulis dalam bahasa Aramaik kerana masyarakat pada ketika itu di bawah hasil bawah pentadbiran Assyrian. Ya. Jadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam ialah dikuasai oleh Roman. Jadi waktu itu masyarakat mestilah berurusan dalam bahasa seharian itu, dan dia bukannya bahasa yang diturunkan ketika wahyu itu. Ya, bukan bahasa yang diturunkan ketika wahyu. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Apatah lagi Nabi Musa? Dia meninggal, Taurat itu ditulis semula ketika Nabi Musa alaihissalam telah wafat 700 tahun. Jadi 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Taurat ditulis. Jadi kalaulah dia kata itulah bahasa scriptures, itulah bahasa Nabi Musa, salah. Kerana orang yang menulis tu pun tak tahu bahasa apa yang Taurat itu diturunkan. Ya. Kecuali Quran. Kerana Quran itu jelas bahasa Arab Fusha. Dan yang menulisnya itu bila Rasulullah menerima wahyu instantly, directly, sahabat-sahabat yang ada sekitar dia dah tulis. Bukannya tunggu Rasulullah wafat dulu, tak ada. Maknanya data yang dapat itu konkret dan tepat. Even kalau tersalah pun dibuang. Sehingga kan bila pembukuan untuk mushaf Quran kan di zaman Uthman Al-Affan, maka dikumpulkan semuanya, kemudian diambil satu aja catatan daripada Hafsah sahaja, sebab itu kita panggil mushaf Hafsah. Ya, catatan daripada Hafsah saja supaya kenapa ambil catatan Hafsah saja? Adakah catatan lain itu tak bentuk? Tidak. Uthman Affan tujuannya supaya tak keliru. Sampai tahap tu, the finance tau. The finance dia punya sistem tu untuk mengumpulkan Quran, ambil daripada satu sumber sahaja, iaitu sumber Hafsah. Ya, Hafsah itu yang adik kepada Umar tadi, Umar Al-Khattab tu. Jadi yang catatan lain dibakar. Jadi benda ni clear.
tidak bermakna catatan lain itu tidak benar, tidak. Tetapi ini salah satu metod ataupun langkah yang dicipta, yang dibuat untuk mengelakkan daripada kekeliruan. Mana benda Quran itu mahfuz, dijaga. Ya. Baik kepada, ada apa-apa soalan tak Lutfi? Dah panjang Ustazah cakap. Tiada. Ustazah boleh teruskan untuk yang Nabi Musa dan keturunannya. Okey, Nabi Musa sebenarnya Ustazah, ya, peristiwa-peristiwa besar semasa Nabi Musa alaihissalam, dan benda ni kita baru-baru nak masuk bab yang keempat ya, bab yang kelima ke? Kita baru nak masuk bab kita untuk siri 6 ni sebenarnya. Yang tadi Ustazah jawab dulu yang sebelum-sebelum ni. Jadi Nabi Musa ini kelahirannya mengikut data, mengikut yang dipersetujui oleh historians dan juga philosophers, Nabi Musa lahir sekitar ada mengatakan 1200 hingga 1000 BC. Kita anggarkan dia hidup 2200 tahun lah, ya. Dan zaman Nabi Isa ini hampir dengan zaman Nabi Daud alaihissalam. Tetapi Nabi Isa itu zamannya berlaku di Mesir. Manakala Nabi Daud mula berlaku di Palestin. Jadi kemungkinan besar ada berselisih lah. Berselisih zaman Nabi Daud dan zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dikatakan meninggal sekitar wafat sekitar 1000 BC. Jadi persoalannya sekarang 1000 BC itu apakah peristiwa-peristiwa yang wujud pada ketika itu? Mengikut buku Jawab Ali Ustazah baca, waktu itu adalah perubahan kepada berlaku peristiwa-peristiwa besar. Sama ada di timur juga di barat. Ya. Jurji Zaidan membahagikan developments of the Greek civilization kepada 6 bahagian. Ya, kepada 6 bahagian, dan development itu antaranya ialah dia mengatakan bahawasanya zaman sesudah kewafatan Nabi Musa alaihissalam akibat sakit, dan Nabi Musa tidak pernah masuk ke Palestin, ya. Kena ingat tu. Jika anda pergi ke sana dan jumpa satu kubur, kata kubur itu kubur Musa alaihissalam, bukan. Itu satu kubur yang dibuat oleh kerajaan Uthmaniyah. Ada tujuan politik kubur itu dibuat. Musa alaihissalam tidak pernah masuk ke Palestin. Jadi kubur yang anda jumpa dekat kawasan Palestin itu bukan kubur Musa. Ya. Okey. Jadi bermula daripada situ adalah selepas zaman Nabi Musa adalah zaman Anbiya. Di situlah Ayub, di situlah Sulaiman, di situlah lepas Sulaiman kemudian Zulkifli. Zulkifli ini namanya Bashar. Bukan Zulkifli, ya. Kalau jumpa Zulkifli ini Quran saja yang menamakan. Tetapi dalam catatan genealogi kitab tafsir namanya adalah Bashar. Ya. Di situlah Ayub. Justru itu the Greek civilization itu kita boleh andaikan mengikut Jurji Zaidan, dia bahagikan Greek civilization itu kepada 6. Pertama daripada 900 BC, ya, mengikut dalam buku yang Ustazah tulis ini, 900 BC sehingga 700 BC. 900 sebelum Masihi, 700 sebelum Masihi. Yang kedua, zaman permulaan. Apa maksud kegelapan? Kegelapan ini mereka percaya kepada tahyul, kepada sihir. Dan Ustazah rasa kenyataan ini benar. Kenapa? Ketika zaman Nabi Musa alaihissalam di Mesir pada ketika itu sudah ada institusi untuk belajar sihir. Jadi benda ni seperti dalam cerita Harry Potter. Sudah ada ma'had untuk belajar sihir, sekolah untuk belajar sihir di Mesir. Ma'had sihir. Sudah ada. Jadi benda ini merebak.
Sihir apa kan? Kisah yang Nabi Musa ular semua tu adalah contoh yang diberikan oleh Quran bagaimana suasana atau alam yang berlaku pada ketika itu. Suasana pemikiran manusia penuh dengan sihir, penuh dengan tahyul, penuh dengan tilikkan dan sebagainya, kahin dan sebagainya. Dan di sini kita tengok 900 sebelum Masihi hingga 700 sebelum Masihi. Zaman permulaan tamadun Greek ni hanya bermula 700 sebelum Masihi hingga 500 sebelum Masihi. Ingat tak ya Ustazah cerita ada Atlantis tu, bahawasanya Plato ni adalah orang Mesir. Datuk dia tu orang Mesir. Datuk dia yang cerita ke Plato tentang the Atlantis tu. Yang hilangnya the Atlantis tu. Datuk dia yang cerita. Jadi logik sebab benda ini Mesir dengan Greek tu tak jauh pun. Satu civilization. Plato tulis benda dalam kitab dia The Republic. Kemudian daripada 500 sebelum Masihi sehingga 323 sebelum Masihi. Ini alam philosophers. Di sini dah ada orang pandai-pandai ni. Yang Ustazah sebut sebelum ni Socrates daripada Ionia tu. Plato daripada Mesir. Kemudian Aristotle dan merupakan guru kepada Alexander. Kemudian yang keempat Alexander the Great. Zaman Alexander the Great bermula 323 sebelum Masihi sehingga 146 sebelum Masihi. Sesudah alami civilization Greek mengikut George Zaidan, dia letakkan nombor 5 itu zaman Rom dan Yunani. Zaman Rom dan Yunani itu 27 sebelum Masihi dan hingga 476 Masihi. Dah Masihi dah. Rom ini sebab tu kalau kita baca cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi orang-orang Islam berperang dengan orang Rom kan? Nabi Muhammad pernah hantar ke Rom kan? Pernah hantar berhubung dengan orang-orang Rom. Telah cuba berdakwah dengan orang Rom. Tak berjaya dan berperang dengan orang Rom. Orang Rom kalah kan? Jadi sekarang ini selain daripada Rom, daripada begitu juga bermulanya zaman Byzantine. Dan Byzantine sekitar bermula 330 Masihi sehingga 1453 Masihi. Itu adalah Byzantine. 1453 Masihi ni kalau kita balik mula ke Melaka 1409 tu mengikut sejarah yang ada hari ni dia kata para miswara baru masuk Islam. Dekat sana dah hiruk pekok dah dunia berperang sana sini. Orang dah maju sangat dah. Jadi maknanya data yang kita ada pada hari ini dalam buku-buku sejarah di tanah air kita kena dilihat balik. Direview semula. Ya? Jadi Ustazah ingin mulakan bahawasanya Nabi Musa alaihissalam itu mengikut kelahiran Nabi Musa mengikut ialah 400 tahun. Mengikut Majid Khairbik bahawasanya kelahiran Nabi Musa alaihissalam ialah 800 tahun sesudah kematian Raja Hammurabi. Sesudah kemangkatan Raja Hammurabi. Bermakna Hammurabi itu di Babylon tu. Hammurabi ni sebelum Nebukadnezar. Nebukadnezar sekitar 800 BC. Hammurabi 1800. Maknanya sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam 1950 atau 1900 tu adalah zaman Hammurabi. Siapakah Hammurabi ni? Hammurabi ni mengikut setengah ulama mengatakan dia adalah nabi. Dia ni dia adalah monoteis dan percaya kepada Tuhan yang satu. Kalau kita tengok statue yang zaman Hammurabi ni, dia adalah seperti solat. Ya, solat ni. Ini yang saya tunjuk di sini, ya, tak nampak ya. Ni yang statue ni dia solat. Dia berdoa. Jadi persoalannya yang buat kajian, tengok ya. Ni dia berdoa. Seolah berdoa ini statue di zaman Hammurabi itu. Babylon semua tu, mereka percaya kepada monoteis. Monoteis apa? Tuhan yang satu. Jadi apa Ustazah ini daripada Dictionary Civilization Mesopotamia, Assyrians, Sumerians and Babylonians. Persoalannya kenapa maklumat-maklumat yang kadang-kadang kenapa penulis buku ini ya tidak mengatakan itu agama Islam. Nah, mereka itu percaya kepada
Sebab kita kena faham, dia menulis buku ini, dia bukannya Islam. Dia hanya kata pray je. Dia hanya kata pray. Dia tidak kata pray like Muslim pray. Dia tak kata macam tu. Dia kata pray saja. Sebab dia punya sakafah, maklumat yang dia ada, macam tu adalah orang duk semayang, orang duk berdoa. Kalau orang Islam yang tulis buku ini, dia akan kata apa? Dia kata, they are monotheist. Mereka ini sedang bersembahyang, sedang berdoa seolah-olah mereka ini percaya kepada Tuhan yang satu. Cara doa itu doa untuk Tuhan yang satu. Tapi malangnya, orang Islam kurang kaji pun dia ni. Gambar-gambar yang dalam Museum Ashurbanipal tu, semuanya dikaji oleh orang, kebanyakan dikaji oleh orang bukan Islam. Jadi bila dia tulis buku balik, dia ambil gambar. Dia pergi buat visit, dia ambil gambar. Bila dia tulis balik, sudah tentu bukan dalam Daul Islami. Bukan dalam sakafah Islamiyah. Kita tak boleh salahkan mereka. Siapa yang perlu salah kita salahkan? Kita lah. Kita tak buat kajian. Kita dah buat kajian hak lain. Padahal asas tu kita tinggal. Jadi siapa yang ambil? Orang lain lah ambil asas kita. Nasrani ambil, Yahudi ambil. Ya, jadi tinggallah kita dalam keadaan ini. Generasi kita tak tahu kat mana ni, kita nak start bahasa Arab ni kat mana ni. Ya, jadi kalau mengikut tu Majid Khirbet kata, Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah merakamkan 10 wasiat. Kan Nabi Musa alaihissalam tu bila dia naik ke Tursina, Bukit Tursina tu, dia akan diterima 10 Commandments. The 10 Commandments tu dalam bahasa apa? Kalau kita tengok dari cerita orang putih, dia kata bahasa Hebrew lah, terima. Macam mana pula boleh bahasa Hebrew? Nabi Musa tidak hidup di Mesopotamia atau di Palestin, dia tak hidup situ. Dia terima tu sebelum dia sesak lagi ke padang teh tu. Sesak di padang teh tak masuk lagi ke? Dia nak masuk ke Palestin tu dia tak berjaya kan masuk. Bahasa dia bukan bahasa Hebrew. Kemungkinan besar dia bercakap dalam bahasa dialek Kan'anite. Bahasa Kifti. Sebab kerajaan Mesir ni banyak terpengaruh dengan bahasa Kifti Kan'anite. Tapi dialeknya still dalam bahasa laras bahasa Arab. Ya, sebelum ni Ustaz tunjukkan ada batu bersurat Amenhotep III tu. Amenhotep III tu tulisan Arab tu. Tulisan macam tulisan Aramaik tu. Dia bukan tulisan yang rencong ni dalam yang Phoenician Batak semua bukan. Dia bukan Roman style. Dia Arab style. Dia punya tulisan tu. Jadi kalau ikut daripada sini Ibnu Katsir kata dalam Bidayah wan Nihayah merakamkan 10 wasiat ini dia mentafsirkan surah Al-An'am ayat 151 hingga 152 ini adalah the 10 commandment. The 10 commandment yang Nabi Musa terima tu yang dia bertapa selama 40 hari kan. Asalnya 30 hari. Tapi dia puasa kan? Dia puasa selama 30 hari. Bila hari yang ke-30 tu dia nak berjumpa tu, malaikat tegur dia. Malaikat kata, Musa, kenapa engkau ni bersihkan mulut engkau? Kenapa engkau makan daun-daun ni? Dia kata, aku malulah nak bercakap nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Lepas ni mulut aku berbau. Malaikat kata apa? Malaikat kata, Allah Ta'ala suruh tambah lagi 10 hari. Ini dalam tafsir Tabari. Allah Ta'ala suruh mu tambah lagi 10 hari, mu jangan sebab mu bersihkan mulutmu dengan daun-daun. Jadi Nabi Musa tambah lagi 10 hari itu sebab jadi 40 hari itu. Itu cerita dia. Jadi bila begitu, kalau mengikut tafsir dia terima ni, mengikut Ibnu Katsir kata, apakah 10 wasaya itu? Asyara wasaya itu, pertama, jangan syirik dan membelakangi Allah Ta'ala. Itu now the 10 commandment. Yang kedua, peruntukkan sehari dalam seminggu untuk mengerjakan ibadah. Maka dibatalkan hari Sabtu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu digantikan dengan hari Jumaat. Hari Jumaat tu buat ibadah. Dulu hari Sabtu. Allah dah ganti dengan hari Jumaat. Yang ketiga, muliakan ibu bapa selagi hayat di kandung badan. Yang keempat, jangan membunuh, jangan berkira, jangan mencuri. Yang keenam, yang kelima, jangan bersaksi menentang sahabat kamu walaupun dia bersalah. Itu yang
Yang kelima. Yang keenam, jangan terlebih melihat ke rumah jiran daripada keadaan biasa. Yang ketujuh, jangan membenci isteri jiran. Yang ke-8, jangan membenci hamba sahaya jiran atau binatang peliharaannya. Yang ke-9, jangan membenci apa-apa yang berkaitan dengan hak milik jiran. Yang ke-10, jangan memfitnah. Itulah kandungan the 10 commandments ataupun asyara wasaya, 10 wasiat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa ketika dia bertapa di Tur Sina, Bukit Tur Sina selama 40 hari. Ini disebut oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, tafsir beliau terhadap surah Al-An'am ayat 151 hingga 152. Okey. Kalau tengok dalam chapter ini, dalam chapter bab 4 ini, Ustazah ada sebut ya tentang macam mana beberapa peristiwa yang terjadi pada ketika itu. Di sini Ustazah ada dalam muka surat 208, Ustazah ada tanya soalan tau. Apakah bahasa dituturkan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan Tuhan? Bagi menjawab persoalan ini, kajian terhadap kisah taufan Nabi Nuh alaihissalam perlu didalami. Dalam bahasa apakah cerita ini diturunkan? Jika dalam epik Gilgamesh, kisah ini ditulis dalam bahasa Akadi yang menggunakan tulisan Mismariyah atau paku. Bagaimanakah pula dengan bahasa dalam kitab Taurat yang diturunkan lewat 300 tahun selepas epik Gilgamesh? Dah lewat 300 tahun. Perbincangan tentang bahasa apakah dituturkan oleh Nabi Musa AS merupakan tajuk yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam kitab Taurat. Bahasa Aramaik yang terhasil daripada teks Phoenician, Kan'an dan Assyria merupakan bahasa asal kitab Bible atau Injil dan bukannya bahasa Hebrew. Even dia bukan bahasa Hebrew, dia bahasa asal kitab Injil, tetapi tidak bermakna itu bahasa Nabi yang menerima wahyu terhadap kita itu. Sebab dia tulis itu dah lewat. Tetapi untuk Nabi Isa alaihissalam, most of the Western scholars dalam bahagian biblical study mengiyakan bahawasanya bahasa Nabi Isa alaihissalam bahasa Aramaik. Ustazah bersama dengan Ustazah bersetuju dengan pandangan ini sebab zaman Nabi Isa alaihissalam itu 1 AD sehingga 33 AD. 1 AD hingga 33 AD Ayam Aramiyah dekat kawasan Palestin, Petra Nabatin, dan disitulah bahasa Aramiyah ini ialah saduran daripada bahasa Arab Fusha. Ustazah ada bagi contoh dia macam mana dia saduran. Dia tulisan dia mesti kanan ke kiri. Dia bukan macam bahasa Phoenician ajar orang Batak tu, yang rencong tu. Ya. Okay. So Ustazah di sini melihat bahawasanya yang tadi pada gabungan 4 segi, dia kata kitab Injil disetujui bahasanya adalah bahasa Aramaik yang terdiri daripada gabungan skrip 4 segi yang terasal daripada bahasa Kan'an dan Phoenician. Sekiranya kitab Taurat diturunkan dalam bahasa Aramaik, maka apakah bahasa okey. Sekiranya kitab Taurat diturunkan dalam bahasa Aramaik, maka apakah bahasa percakapan Nabi Musa alaihissalam? Kebanyakan ahli bahasa berpendapat bahawa bahasa yang dituturkan oleh Musa alaihissalam adalah bahasa Aramaik yang merupakan antara bahasa Semitik di utara Mesopotamia. Namun Ustazah tanya balik. Namun begitu ada juga berpendapat bahawa Nabi Musa alaihissalam bertutur dalam bahasa Syriani. Okey. Soalan sekarang, apa bezanya bahasa Aramaik dengan bahasa Syriani? Bahasa Aramaik mesti mari dulu daripada bahasa Syriani. Bahasa Syriani saduran daripada bahasa Aramaik. Itu asasnya. Dia bertempat dia di Syria tu juga, tapi dia mesti bahasa Aram dulu. Aram itu adalah kota Damsyik sekarang. Itu tempat dia. Aram ini nama anak cucu Nabi Nuh alaihissalam yang nama anak Sam yang kelima. Aram ini nama anak Sam yang kelima dan Damsyik itulah tempatnya. Syrian itu datang kemudian. Dah lewat dah bahasa Syrian ini.
Jadi memang kata Nabi Musa bercakap bahasa Syrian ni kita boleh tolak lah. Okey. Dan daripada sini, selain daripada itu, kisah Nabi Musa ini disertakan ya dengan peristiwa-peristiwa besar yang berlaku. Ya, peristiwa-peristiwa besar apa ya? Yang seperti kelahirannya, kewujudan Greek, tamadun Greek yang kita dah sebut dah tadi. Yang kedua pula ialah tentang kewujudan bermulanya alam kingdom of Sulaiman alaihissalam. Alam kingdom Sulaiman alaihissalam dan bermulanya nama Sabak, Ratu Sabak kita dah sebut dah kan sebelum ni. Ratu Sabak yang dipercayai di Yaman itu. Apa yang saya ingin highlightkan di sini ialah Nabi Sulaiman alaihissalam itu sendiri. Sesudah kewafatan Nabi Daud alaihissalam, mereka itu tempatnya di Palestin. Haikal Sulaiman, Daud itu di kota Ariha itu. Di kota Ariha itu ya. Dia punya asasnya. Sebab tu bila dia nak masuk tu Nabi Yusha yang buka tu. Pembukaan kota Ariha oleh Nabi Yusha ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Daud pada ketika itu sudah wafat, ya, sudah wafat dan kerajaan Nabi Daud, the kingdom of David ini, diambil alih oleh anaknya yang bernama Sulaiman. Kita pun ingat, Nabi Daud bersama isterinya bernama Uriah itu telah melahirkan 2 orang putera. Ya, seorang putera ni, putera yang pertama ini telah meninggal sejak kecil lagi, dia dibunuh. Dan yang kedua ialah Nabi Sulaiman. Dan apabila Sulaiman memerintah, kingdom of David tadi, kingdom itu menjadi masyhur, ya, dan terkenal sehinggalah mengatakan Nabi Sulaiman pernah datang ke India, telah sampai word upir yang disebut dalam kitab-kitab turas itu, upir itu ada banyak ahli sejarah mentafsirkan, ada mengatakan dia bermaksud tanah Arab, ada bahagiannya mentafsirkan ialah ada India. Sekiranya dia boleh sampai ke India, sudah tentu dia boleh sampai ke Sumatera. Tetapi kita masih lagi mencari data itu. Okey. Back kepada kerajaan Nabi Sulaiman itu. Kerajaan Nabi Sulaiman itu dikuasai oleh Sulaiman itu adalah dari 980 hingga 980 hingga 937. 980 hingga 937, iaitu yang sejarah yang data disetujui oleh ahli sejarah. Jadi dia mengatakan itu ayam Nabi Sulaiman alaihissalam. Okey, persoalannya sekarang ini sesudah bilakah berlaku masa Nabi Sulaiman maju, tak ada masalah. Tapi ada puak-puak yang tidak setuju tu. Bila wafat Nabi Sulaiman ada masalah besar. Wafat Nabi Sulaiman nak bagi kepada siapa ni? Raja yang bernama Jehoshaphat. Mereka ini, raja-raja ni monoteis, menyembah Tuhan yang satu ni. Ya, zaman Jehoshaphat itu adalah zaman keluarnya 12 grup Israel daripada Bani Israel itu. Itu ceritanya. Ustazah boleh cerita benda ni sebab Ustazah tulis, buat genealogi 8 kaki kali 4 kaki tu. Ustazah nampak dah cerita tu memang nampak. Jadi dia keluar zaman raja yang sesudah Nabi Sulaiman itu dia ditentang hebat oleh Bani Israel. Bani Israel dan 12 kabilah daripada Bani Israel itu keluar daripada Israel itu, daripada Bani Israel itu. 12 kabilah keluar. Di sini kan kita selalu dengar kan 12 kabilah ni keluar dan dipercayai 12 kabilah ni yang menjadi penentangnya. Penentang. Dan 12 kabilah ini dipercayai memusuhi kerajaan-kerajaan yang sesudah itu. Sehingga benda ni panjang tau. Sehingga terbahaginya kerajaan Israel itu, Bani Israel itu kepada 2 bahagian. Satu kerajaan Judah dan satu kerajaan Israel. Terbahagi kepada 2. Adakah mereka orang Yahudi? Bukan. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka adalah Bani Israel. Kenapa dikenali sebagai Judah tu?
Judah tu dia ambil sempena, dia kata ini the Western scholar yang akui bahawasanya Bani Israel itu, Bani itu kan anak kepada Nabi Yakub, itu Israel itu nama Nabi Yakub, ya. Jadi anak kepada kerajaan anak-anak Nabi Yakub ini ketika sesudah zaman kewafatan Nabi Sulaiman alaihissalam itu terbahagi kepada dua peringkat, dua kerajaan. Satu kerajaan Judah dan satu kerajaan Israel. Apa yang bezanya? Judah ini adalah nama kepada saudara Yusuf, Nabi Yusuf yang dalam 12 orang tu. Yang daripada mak yang satu lagi tu. Daripada mak yang kakak mak Nabi Yusuf tu. Tu anak Rubin tu, ya. Jadi Judah ini antaranya ialah nama tu. Jadi pihak Orientalis membuat penceritaan, sebab kita dah cerita dah pasal macam mana hasrat Orientalis ingin mengubah dunia supaya menjadi milik mereka. Western scholars ni, penjajahan minda dan penaklukan pemikiran telah dilakukan pada ketika itu. Ya, jadi perubahan data ini, sejarah ini adalah milik orang yang menang hakikatnya. Sejarah ini milik orang yang menang. Jadi kita berhak sebagai kita yang mewakili umat yang hidup atas muka bumi ini, bagi ustazah berhak untuk mengkaji apakah itu benar. Ya, apakah kenyataan dan apa yang ustazah baca itu benar? Mengikut fahaman ustazah berdasar kepada kajian-kajian yang ustazah dah buat. Jadi kerajaan Judah itu adalah kerajaan daripada adik-beradik 12 orang tu. 12 orang tu ada nama Judah. Jadi daripada sini kita tengok mula berlaku perpecahan. Sebenarnya tembok yang dibuat dekat Palestin tu kan, untuk membeza untuk kan sekarang Israel tu, bukan hari ini dibuat. Dah lama lah ada tembok-tembok macam tu. Dah berapa kali dah golongan Amalekah, golongan Jabarin, golongan Hawari, golongan Arab yang besar-besar Arab yang kaya-kaya yang ada pengaruh ni, dah lama dah lawan pihak Yahudi tu. Dah berapa kali runtuh, dah berapa kali buat dah tembok-tembok tu. Bukan pertama kali, bukan Netanyahu saja yang buat ni, bukan Izzat Samir saja yang buat. Sebelum dah ada dah tembok tu. Dia dah diruntuhkan oleh bangsa Arab, diruntuhkan. Dibuat lagi kemudian diruntuhkan. Idea tembok tu bukan idea baru, idea lama dah. Ya. Ustazah rasa ustazah pun dah sakit tekak lah Lutfi bercakap je. Ada soalan tak? Kita tiada soalan untuk minggu ni, dan alhamdulillah kita sudah pun selesai untuk siri revolusi ke-6, iaitu yang berkaitan dengan Nabi Musa serta peristiwa-peristiwa besar selepas Nabi Musa. Dan insyaAllah selepas ini kita akan menyambung siri yang ke-7, kemungkinan di bab yang sama, betul Ustazah? Ke-7. Kemungkinan kita bincang siri ke-7 Ustazah, kita kena bincang Taurat sebenar, kesan Taurat terhadap sejarah dan bahasa. Okey, kita akan bersambung dalam episod selepas ini, iaitu berkaitan dengan Taurat dan kesannya kepada bahasa. Dan untuk pengetahuan rakan-rakan, malam ini kami ada satu program yang dinamakan sebagai Masa Kini, iaitu bernama bersama dengan saudara Irfan, akan bersiaran sekitar pada pukul 9 malam. Dan alhamdulillah kita sudah selesai, dan selepas ini kita akan menyambung siri Bibliofilia pada hari Rabu, dan kita akan teruskan siri lecture kita pada hari Jumaat malam. Dan sebelum ni kenapa dibuat hari Sabtu, disebabkan ada permasalahan teknikal yang berlaku, jadinya kami postpone pada hari ini. Dan kita tutup pertemuan kita, sambung di masa akan datang dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Ya allazina amanu wa amilus solihati. Okey, jumpa lagi di masa akan datang. Okay, terima kasih. Lutfi?